Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton yang masih setia bersama kami. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan tajuk seterusnya. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk ini sangat penting dan sangat mustahak untuk kita faham. Dan ia ada kaitannya dengan apa yang berlaku di Ukraine, Rusia pada hari ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh penceroboh kerana sungguhnya mereka telah dianiayai dan sungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 39. Maksud dari firman ini ialah Allah ingin mengatakan kepada kita bahawa diizinkan kepada orang-orang beriman untuk berperang. Udzinal ladzina yaqatalu. Sebab apa? Bi'annahum zulimu, kerana mereka ini dizalimi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan Allah maha berkuasa untuk membantu mereka. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang Islam diizinkan kepada mereka untuk berperang atas banyak faktor. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tekankan satu sebab, bi'annahum zulimu, dan mereka ini dizalimi. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku ketika ini di bumi ketika ini, berlakunya perang Rusia dan Ukraine. Dan kita lihat bagaimana orang Ukraine, tak kiralah tentera, pemerintah, rakyat biasa, angkat senjata. Angkat senjata untuk apa? Untuk berperang dengan Rusia. Sebab apa? Sebab mereka ini diceroboh, sebab mereka ini dizalimi, sebab mereka ini diserang. Bukan Ukraine sahaja, bahkan Eropah, negara-negara besar seperti France, British, United Kingdom dan sebagainya, termasuk US, menyokong apa yang dilakukan oleh Ukraine. Dan apa yang dilakukan oleh Ukraine, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah jihad sebenarnya. Masalahnya, apabila Ukraine melakukan jihad, mereka mempertahankan diri mereka dengan senjata api, dengan senjata-senjata yang dapat membunuh musuh. Mereka kata itu perjuangan. Tetapi bila sampai je dekat orang Islam, contohnya apa yang berlaku di Palestin, apabila kita lihat orang-orang Palestin mempertahankan diri mereka dengan mengangkat senjata, dengan membaling batu, mereka kata itu adalah terorisme. Mereka kata itu adalah pengganas. Itu adalah satu bentuk keganasan. Nampak? Sedangkan apa yang telah dilakukan oleh Ukraine dan apa yang sedang dilakukan oleh penduduk Ukraine dan juga mendapat sokongan daripada negara-negara Eropah termasuk US, itulah apa yang sedang dilakukan oleh penduduk Palestin. Penduduk Ukraine, mereka mempertahankan diri mereka daripada kezaliman, daripada pencerobohan, daripada penjajahan. Itu jugalah yang dilakukan oleh penduduk Palestin. Mereka mempertahankan diri mereka daripada diceroboh, dijajah dan juga dizalimi oleh rejim Zionis. Tetapi inilah yang berlaku di bumi kita pada hari ini, iaitu kita dapat lihat bahawa media barat, media-media antarabangsa, kebanyakannya mereka menyokong orang-orang bukan Islam. Mereka menyokong orang-orang yang berkulit putih, bermata biru. Sebab apa? Mereka ingin mengatakan bahawa apa yang berlaku dalam kalangan orang Islam tidak bernilai bagi kami. Apa yang penting bagi kami adalah apa yang berlaku dalam kalangan orang-orang kami, iaitu orang-orang non-Muslim, orang-orang Eropah dan sebagainya. Jadi apa yang saya ingin beritahu kepada anda, konsep yang sedang berlaku ataupun isu yang sedang berlaku di Ukraine ketika ini, di mana rakyatnya mempertahankan diri mereka, mengangkat senjata, menembak orang Rusia, itulah jihad. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka bukanlah orang Islam. Maksudnya betul tindakan mereka, tetapi mereka tidaklah dapat pahala berjihad sebab mereka bukan dalam kalangan orang Islam. Setelah tentu Al-Quran Allah telah menyebutkan untuk mendapat pahala untuk masuk syurga, syarat pertama adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sentuhan pertama tentang perang Ukraine dan Rusia. Jom kita masuk pula tentang jihad. Okey, ayat ini berbincang ataupun mewancanakan tentang jihad. Udzinal ladzina qataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam isu Palestin ketika ini,
Apa yang dilakukan oleh orang Palestin itulah yang sepatutnya berlaku. Bukan kesemuanya, tapi kalau kita lihat kebanyakannya penduduk Palestin menyokong kepada satu masyru', satu projek ataupun satu tindakan dipanggil Al-Muqawamah. Al-Muqawamah ini bermaksud berjihad ataupun menentang apa yang dilakukan oleh penjajah. Timbul persoalan, sampai bilakah kita boleh berjihad? Adakah kita jihad sampai kita dapat bunuh semua orang Yahudi? Ataupun kita berjihad setakat untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa? Ataupun kita jihad setakat untuk membebaskan Baitul Maqdis? Ataupun kita berjihad sampailah kita dapat bebaskan Baitul Maqdis dan Gaza? Sampai bilakah kita harus terus berperang atau berjihad? Tuan-tuan dan puan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini banyak ditekankan oleh para ulama. Antaranya saya ingin nakalkan kepada anda pendapat daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan bahawa kita ini ataupun orang Palestin, umat Islam dituntut untuk berjihad sampailah bumi Palestin seluruhnya dibebaskan. Bukannya Masjid Al-Aqsa sahaja, bukannya Baitul Maqdis sahaja, bukan Gaza sahaja, tetapi seluruh bumi Palestin itu dibebaskan. Itu nombor satu. Nombor duanya adalah kita dituntut untuk berjihad, untuk berperang sampailah terhentinya kezaliman dan juga penindasan yang berlaku di bumi Palestin, walaupun orang Yahudi masih lagi wujud. Sebab apa? Hakikat yang berlaku di Palestin ketika ini bukanlah kita nak bunuh orang Yahudi, bukanlah kita nak saja-saja serang orang Yahudi, bukan kita nak saja-saja mengharu birukan keadaan pentadbiran di negara haram Zionis. Bukan sahaja-sahaja, tetapi yang kita lawan, yang kita tentang itu adalah kezaliman. Yang kita lawan itu adalah penindasan. Sekiranya penindasan ini, kezaliman ini telah terhenti, maka terhentilah jihad itu, walaupun orang Yahudi masih hidup. Ini adalah pandangan yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Izinkan saya untuk bacakan kepada anda terjemahan daripada tulisan Syekh sendiri. Hakikatnya adalah peperangan kita dengan sebahagian Yahudi adalah hanya satu matlamat. Sebab apa mereka harus diperangi? Kerana mereka merampas bumi Palestin, terus melakukan kezaliman, keganasan dan seumpamanya. Perang ini akan terus wujud selagi mana mereka masih melakukan perkara ini. Dan semua persepakatan perdamaian tertolak sekiranya ia memberikan pengiktirafan hak Yahudi ke atas Palestin yang dirampas. Kemudian Syekh sambung lagi dan dia kata apa? Dia kata semua tindakan jihad dan juga muqawamah tidak lagi dituntut sekiranya kezaliman, keganasan, penindasan dan seumpamanya telah terhenti, telah terhapus. Jadi ini hakikat perjuangan kita di Palestin. Jangan kita fikir bahawa semua orang Yahudi adalah salah. Jangan kita fikir bahawa semua orang Palestin yang bukan beragama Islam, yang berbangsa Yahudi ataupun Eropah yang mengaku diri mereka Yahudi, mereka adalah musuh kita yang secara mutlak. Tidak. Hakikatnya yang kita tentang adalah penindasan dan juga kezaliman yang sedang berlaku di sana. Penonton-penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran Allah SWT banyak kali sentuh tentang jihad, banyak kali. Tetapi saya ingin kongsikan kepada anda beberapa ayat Al-Quran yang mana Allah SWT mengatakan dalam ayat ini Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang Islam, mereka yang berjihad, maka sudah pasti mereka akan mendapat syurga Allah Ta'ala. Firman Allah, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan mereka ini pasti akan mendapat syurga. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dan mereka ni ada yang membunuh dan ada yang terbunuh. Maksudnya apa? Maksudnya perjuangan kita ini bukannya hanya bercakap-cakap. Perjuangan kita ini bukan hanya boikot sahaja.
perjuangan kita ini termasuk jugalah mengangkat senjata, menembak orang-orang Yahudi yang menceroboh bumi Palestin, menembak musuh-musuh Islam yang menceroboh bumi Islam. Sebab tu sebabkan ayat ini, dan dalam antara mereka ada yang membunuh, ada yang terbunuh. Dan Allah SWT katakan apa lagi? Balasan syurga yang demikian ialah janji yang benar yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan Allah beri peringatan lagi, siapakah yang lagi menyempurnakan janjinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan, jual belinya itu, dan ketahuilah jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 111. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini nak beritahu apa? Ayat ini nak beritahu bahawa ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janjinya? Allah akan janjikan kepada mereka orang mukmin yang berjuang syurga Allah Taala. Dan janji Allah ini bukan hanya ada dalam Quran sahaja, tetapi dia telah tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Okey. Dan ayat ini tulis fit Taurat wal Injil, telah tertulis janji ini dalam Taurat dan Injil, wal Quran, dan dalam Al-Quran, dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka ini membunuh dan terbunuh. Dan inilah satu kemenangan yang benar, yang besar. Fastabshiru, dan bergembiralah dengan tindakan yang kamu lakukan, wahai orang-orang mukmin yang berjuang, yang membunuh, dan ada yang terbunuh dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain yang mana menekankan tentang betapa pentingnya jihad ini, Allah meletakkan jihad dan solat dalam tempat yang sama. Perhatikan firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Dalam kata yang lain, wahai orang-orang beriman, bersolatlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukanlah kebaikan supaya kamu berjaya. Dan ayat lepas tu, wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah di jalan Allah, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Bayangkan tuan-tuan, perempuan dikasihi Allah Ta'ala, penonton yang dikasihi Allah Ta'ala, kalau kita rasa pentingnya solat, kalau kita rasa beratnya satu amanah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, iaitu solat, ketahuilah bahawa solat sama beratnya dengan jihad. Sebab itu Allah meletakkan tempat yang sama. Ya ayyuhallazina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, solatlah kamu, sembahlah Allah, dan lakukanlah kebaikan. Wajahidu fi sabilillah haqqa jihadi, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Dan pada ayat yang seterusnya yang saya ingin kongsikan kepada anda juga satu ayat yang sangat penting, yang mana dengan berjihadlah kita dapat hidayah, yang mana tuntutan untuk meminta hidayah adalah kita dituntut untuk memintanya setiap hari, iaitu dalam surah Al-Fatihah setiap hari kita baca, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah, jalan yang lurus. Tapi ketahuilah bahawa dalam Al-Quran ini Allah memberikan peringatan kepada kita, salah satu cara untuk mendapatkan hidayah iaitu dengan berjihad. Apa firman Allah Ta'ala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan mereka yang berjihad, lanahdiyannahum, dan kami akan beri hidayah kepada mereka, wa innallaha la ma'al muhsinin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan perempuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini antara ayat-ayat yang mementingkan, yang menekankan tentang pentingnya untuk kita melakukan jihad. Okey, dan jihad ini tidak semestinya kita pergi ke Palestin, tidak semestinya kita pergi ke Suria lawan dengan rejim Bashar al-Assad, tidak semestinya kita pergi ke Kashmir lawan kerajaan India yang sedang mencajah Kashmir, tidak semestinya kita pergi ke China untuk melawan kerajaan China. Tidak, jihad ini termasuklah dengan kita meninggalkan perkara-perkara al-munkarat, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara al-ma'asi, perkara-perkara yang
yang dikatakan maksiat yang kita lakukan setiap hari. Dengan kita meninggalkan perkara itu semua, itulah dikira jihad. Sebab apa? Sebab bukan mudah untuk kita tinggalkan benda-benda yang kita biasa buat. Betul tak? Bukan mudah. Kalau lah kita biasa dengar lagu, kita biasa tengok movie sehari 4, 5, 6 jam, tiba-tiba kita nak tinggalkan, memang susah. Memang susah. Kalau kita biasa dengar lagu lara sampai tak solat, sampai tak baca Quran, tidak menghiraukan orang sekeliling kita, isteri, ibu bapa dan sebagainya, itu adalah perkara yang lara dan maasi. Dan meninggalkannya adalah satu effort ataupun satu usaha yang amat susah untuk kita lakukan. Jadi saya ingin tekankan di sini bahawa berjihad tidak semestinya pergi ke Palestin. Berjihad termasuk juga dalamnya adalah untuk kita menjadikan diri kita adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara maasi, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkarat yang kita biasa lakukan. Dan ayat yang terakhir yang saya ingin tutup pada episod ketika ini adalah ayat yang biasa kita dengar. Kalau kita biasa dengar lah, ayat itu menceritakan bahawa berjihad ini merupakan adalah satu tijarah, satu bisnes yang kita boleh dapat hasilnya, iaitu syurga. Allah Subhanahu Wa Taala firman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah, wahai orang-orang beriman, tidakkah kamu mahu melihat ataupun tidakkah kamu mahu untuk aku tunjukkan satu perniagaan tunjikum min azabillah, dan perniagaan ini akan menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berimanlah kepada Allah Ta'ala dan apa? Tujahiduna fi sabilillah. Sedangkan kalau dia beriman, dah memang termasuklah dia akan berjihad. Tetapi Allah sebutkan juga jihad. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah, kamu beriman dan kamu berjihad. Dan bukan berjihad saja, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu, dengan diri kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang terbaik sekiranya kamu mengetahui. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hari ini, hari ini adalah Ramadan yang kedua. Kalaulah kita tak dapat pergi ke Palestin, tak dapat pergi ke negara-negara yang dijajah, kita boleh berjihad dari sini dengan kita infak harta kita kepada orang yang memerlukan. Kepada NGO yang membantu orang-orang di Palestin, orang-orang di Syria, orang-orang di China dan sebagainya, membantu sanak saudara dan sebagainya. Dan juga kita berjihad dengan diri kita, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu, diri kamu. Diri kita perlu kena jihad juga dengan meninggalkan maasi, meninggalkan mungkarat, perkara-perkara yang ditegah dan juga maksiat. Jadi semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita. Semoga Allah menjadikan diri kita semua, khususnya saya ini yang memberitahu kepada anda, meninggalkan perkara-perkara yang lara, maasi. Sebab ini adalah sekurang-kurangnya jihad kita boleh lakukan. Dan sekiranya kita diberikan rezeki, kita semua boleh berjihad melawan penjajah yang sedang menjajah bumi Islam di dunia ini. Semoga tuan-tuan dan puan diberkati Allah Ta'ala. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.